Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang lelaki dipercayai ketua kumpulan geng Samun Rem Sawit ditembak mati polis dalam kejadian berbalas tembakan di Lebuhraya, Ipoh Lumut. Dalam kejadian jam 9 malam itu, polis terserempak dengan suspek yang berusia 24 tahun di laluan berkenaan dan cuba menahannya. Namun suspek melepaskan beberapa das tembakan ke arah kenderaan polis. Sementara itu, di Kuantan Pahang, seorang wanita yang mengandung 7 bulan sanggup bersumpah dan ingin menjunjung Al-Quran semata-mata ingin membuktikan yang dia tidak pernah mengambil dadah. Namun, selepas ujian air kencing dilakukan, dia disahkan positif syabu. Semuanya dalam kalender jenayah edisi 4 Jun 2016. Saksikan. 3 lelaki warga Indonesia masing-masing didenda RM16,500 selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan memiliki kayu gaharu serta masuk ke hutan simpan mersing tanpa permit. Tertuduh membuat pengakuan bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Salawati Jambari. Semua tertuduh didakwa memiliki kayu gaharu secara menyalahi undang-undang di Kompaktmen 15 Hutan Simpan Mersing kira-kira 10.15 pagi 22 Mei lalu. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa memasuki hutan simpan mersing tanpa kebenaran atau permit yang sah. Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan dan denda RM2,000 terhadap penjawat awam selepas didapati bersalah mencederakan isterinya di dalam lift pada Ogos 2013 lalu. Tertuduh Muhammad Afandi Ismail kelihatan tenang selepas mendengar keputusan dibacakan Magistrate Muhammad Fitri Sadaruddin. Muhammad Fitri berkata tindakan tertuduh memukul isterinya di khalayak ramai dan di depan anak-anaknya tidak dapat diterima mahkamah. Berdasarkan fakta kes, tertuduh pada 4 petang 12 Ogos 2013 didakwa mencederakan isterinya Siti Khadijah Ahmad Ramli di dalam lift sebuah hospital swasta. Polis menembak mati seorang lelaki dipercayai ketua kumpulan geng Samun Rem Sawit di Lebuhraya Ipoh Lumut, berhampiran Lahad, Ipoh Perak. Dalam kejadian 9 malam itu, suspek yang menunggang motosikal jenis Honda EX5 itu terserempak dengan sepasukan polis yang mahu menahannya sebelum suspek bertindak melepaskan beberapa das tembakan ke arah polis. Timbalan Ketua Polis Perak, Datuk Hasnan Hassan berkata, pihaknya kemudian membalas tembakan sebelum suspek rebah. Menurutnya, polis menubuhkan satu pasukan khas untuk menjejaki kumpulan yang dipercayai terbabit dalam kes samun di sebuah pejabat timbangan sawit di Tapah, membabitkan kerugian RM30,000. Katanya suspek yang berusia 24 tahun dan berasal dari Batu Gajah itu mempunyai 9 rekod jenayah lampau, membabitkan dadah, samun dan lain-lain jenayah kekerasan termasuk dikehendaki bersangkut satu kes samun 4 kenderaan yang masih dalam perbicaraan di Kampar. Seorang warga emas dihukum penjara 15 bulan oleh Mahkamah Magistrate Melaka selepas mengaku bersalah mencabul seorang kanak-kanak perempuan Februari lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh Husin Ali berusia 71 tahun didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun dengan cara memegang kemaluannya dengan niat untuk mencabul kehormatannya. Perbuatan itu dilakukan tertuduh di sebuah rumah di Jalan Padang Jeperun, Bertam pada 4 petang Februari lalu. Bagi perbuatan itu, tertuduh didapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 10 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ketika ditahan, seorang wanita mengandung 7 bulan sanggup bersumpah dan mahu menjunjung Al-Quran untuk membuktikan tidak pernah mengambil dadah. Namun selepas ujian air kencing dilakukan, dia disahkan positif syabu. Di antara penagih yang ditahan, penguatkuasa Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Penolong Pengarah Rawatan dan Pemulihan AADK Pahang, Wan Maisarah Abu Mansur berkata, seramai 62 penagih berusia antara 16 hingga 52 tahun ditahan. Kesemua ditahan di 3 lokasi berbeza, iaitu Perumahan Pak Mahat, Tanjung Lumpur dan Balok.
Selain itu, seramai 5,560 penagih ditahan AADK di seluruh negeri Pahang sejak awal tahun ini, membabitkan 4,072 penagih baru. Obses ingin menjadi anggota komando pasukan khas Laut Paskal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, seorang lelaki bukan sahaja memakai seragam pasukan elit itu, malah turut membawa senapang penembak tepat, submachine gun dan pistol palsu seolah-olah mahu berperang. Bagaimanapun, kegairahan lelaki berusia 41 tahun yang bekerja sebagai penyelenggara mesin air itu memakan dirinya apabila ditahan polis kerana memiliki peralatan berkenaan yang menyalahi undang-undang. Terdahulu, sepasukan anggota unit kereta peronda MPV menahan van dipandu suspek yang dalam keadaan mencurigakan di kilometer 210 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran restoran jejantas air keruh. Ketika ditahan, suspek dalam perjalanan pulang dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur selepas melakukan kerja penyelenggaraan. Semakan lanjut mendapati suspek pernah dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan sama pada 2012. Lelaki berusia 53 tahun ditahan kerana menggunakan gelaran Datuk Seri palsu selain menyamar sebagai pegawai Jabatan Imigresen di Bukit Bintang. Ketua Polis Daerah Dangwangi Assistant Commissioner Zainul Samah berkata, suspek ditahan ketika cuba menipu seorang pemilik restoran di kawasan berkenaan. Suspek menipu mangsa, terutamanya majikan yang menggajikan warga asing. Taktik digunakan suspek adalah memakai jaket tertera nama dan logo Kementerian Dalam Negeri serta bergerak di sekitar Bukit Bintang dan Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Putrajaya bagi memperdaya mangsa. Suspek pernah ditahan pada 1992 atas kesalahan sama, membabitkan 10 kes sebelum dipenjarakan. Pesara tentera bernasib baik apabila hanya dikenakan hukuman paling minimum iaitu denda RM15,000 dan sehari penjara. Dia mengaku bersalah memberi rasuah sebanyak RM3,000 kepada pegawai Jabatan Imigresen bagi membebaskan warga asing yang tiada dokumen perjalanan yang sah pada Mac lalu. Tarmizi Muhammad, 69 tahun, yang berkhidmat dengan Tentera Darat Malaysia selama 29 tahun dan bersara sebagai kapten juga boleh dihukum penjara 6 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa ikuti kami di laman web harian Metro di www.hmetro.com.my dan ikuti kami juga di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter dan Instagram, termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.